kalau you tak faham, terus tanya sekarang. Alright, there's no stupid question. Sebab chapter you sangat banyak form 4 dan form 5. Memang tak ada masa nak cover semua nak SPM nanti. So kalau rasa sekarang ni apa yang I cakap tu macam blur je, so tanya sekarang. Alright, this biology form 5. Okay, kita dah study organisation of plant tissues and growth. This I hope you dah terror lah. Dah tahu beza permanent, alright, dengan meristematic, alright. Oh, okay, dah tahu beza permanent dengan meristematic. Okay. So you tahu kalau meristematic ada apical, lateral, ini everything. I hope dah tahu by mind. Alright. So structure and function of leaf. First you kena tahu structure, and bila cakap function of leaf, you kena tahu leaf as an organ untuk gaseous exchange. Bila gaseous exchange tu, you kena tahu mechanism of stomata opening. Right, stomata opening, you ada potassium dengan water. Okay, so this one yang kita dah study dekat chapter 2. Alright, transpiration pun you belajar dekat sini juga. Photosynthesis pun you belajar kat sini. So like I said ni previously, chapter 2 is the most macam soalan target lah. So kalau ujian first, essay ke structure, memang kita akan break daripada chapter 2 sebab banyak nak tanya. Chapter 3 is very factual. I didn't get that. Sorry. Could you try again? Okay, chapter 3 is highly facts. So dia cakap pasal nutrition in plants. You belajar macronutrients dengan micronutrients. Alright, macro you perlu banyak, micro you perlu sikit. Alright, so macronutrients yang you belajar, cicah, mangga, okay, mangga dengan kopi O panas. Kopi O panas. So semualah ni carbon, calcium. Okay, I carbon, hydrogen, calcium maybe. I don't remember. So ini you lah. So this is you as a student, you kena tahu pasal nutrition in plants. Sebab soalan ni suka tanya in paper 1. Alright, potassium, nitrogen and sulfur, everything. Okay, now in chapter 4, you will belajar transportation in plants. This one lebih kurang sama macam chapter 2. Maksud dia it's ada few of events, processes yang you kena ingat dalam transportation in plants. Ini juga soalan favorite juga kalau nak tanya structure dengan essay. So kalau you tak faham sekarang, alright, soalan structure dengan essay bukan bergantung kepada berapa banyak you baca, berapa banyak you hafal macam chapter 3, tak. Alright, this one, soalan dia boleh tukar-tukar, dia akan alter soalan dia. Okay, so kalau tak faham chapter 4 sekarang, let me know awal-awal. Okay, so nanti hopefully kita habis chapter 10, barulah kita masuk di ada 3 chapters ni more interesting lah to me. Alright, to you maybe you like plants, so this one gonna excites you. Okay, chapter 3 previously, bila kita belajar nutrition in plants, you belajar macronutrients, micronutrients. And you belajar organ dia adalah root. Alright, so ingat mana satu root column, mana satu lateral root, mana satu primary root, everything. Okay, then you belajar, you belajar type of nutrition. Type of nutrition you belajar ada epiphytes, alright, you belajar parasitism, and you belajar selain parasitism carnivorous. Alright, so carnivorous. So setiap plant ni you kena remember contoh plant dia. Okay, epiphytes apa contoh dia, parasites apa contoh dia, carnivorous apa contoh dia. Alright, ini chapter 3 yang you dah belajar. I love start my class untuk revise class sebelumnya supaya segmented sikit. Kalau you nak belajar tu, you tahu you dekat chapter mana. Tak adalah you belajar macam chapter mana ni. Alright. So, chapter 4 sekarang, you akan belajar transport in plants. Alright. Macam mana pokok dia carry air dengan dia carry sucrose. Okay, sucrose atau glucose, product of photosynthesis dia tu kepada bahagian lain. So, you akan belajar in this chapter. Chapter 4. You dah belajar macam mana buat photosynthesis, you dah belajar pasal tissue. Now macam mana kita nak transport semua benda tu. So ini adalah pokok Sequoia sempervirens. Alright, is the tallest tree. Tinggi dia 100 meter.
water. Alright, so tinggi lah. So siapa yang tinggi dia, you tinggi berapa sekarang? 1 meter something lah, tak sampai 2 meter. 2 meter pun tinggi gila lah. So berapa orang dah tinggi-tinggi macam ni? Okay. So, bila kita tengok pokok macam ni, saintis start fikir, kalaulah roots dia yang ambil air kan, kita selalu siram kat root macam ni kan, kita tak siram baling ke atas, kita siram kat bawah. So, bila you siram kat bawah ni, macam mana sel dekat atas ni boleh dapat juga? Okay? So, fotosintesis daripada atas ni. So, macam mana pokok yang batang pokok yang bawah ni dapat juga? So that's why you belajar transport in plant. So dalam pokok ni, pokok sequoia ni, alright, dia carry 100 kg air setiap hari. So you bayangkan kalau you naik tangga, okay, ni you siapa ni yang tadi sambil baca doa tadi, okay, dia naik tangga. 1, 2, dia bawa air 10 kg, 10 kg, alright, 20 kg setiap hari. So dia pun penat. So macam mana? Maksudnya pokok ni dia kena ada structure dia yang dia boleh carry efficiently. And today we will belajar macam mana dia transport. So dalam chapter 4, first kali you akan belajar vascular tissue. When we talk about vascular tissue, it brings you back to chapter 1. Alright, chapter 1 you belajar. Okay, kalau chapter 1 you dah belajar ada permanent tissue and meristematic tissue. Kalau permanent tissue you belajar ground tissue, kan? Vascular tissue dengan epidermal tissue. Ni vascular tissue you belajar xylem dengan phloem. Inilah. Now we will look. Waktu chapter 1 dia just cakap je xylem bawa air dengan minerals, substance, phloem bawa organic materials. Tapi now we akan tengok the real structure in chapter 4. Alright. Next, kita akan tengok pasal transport. Right, ni ada. Transport of water and mineral salts. Jadi in here, kita akan see the role of xylem. Next, okay, this is my style lah kalau you perasan. I selalu buat my, mind map ni, it's clockwise. Next, you akan belajar translocation. Translocation adalah daripada fotosintesis, daripada product of fotosintesis, macam mana dibawa dekat bahagian-bahagian lain. And this is the role of phloem. Akhir sekali, now you akan belajar application. Sekarang you dah tahu dia boleh transport water, mineral salts, dia boleh bawa fotosintesis punya produk in the term of sucrose to all parts of the tree, and how kita boleh apply you punya understanding ni untuk kebaikan you. Okay, macam mana you boleh gunakan pokok untuk cure, untuk bersihkan your pond. Alright, ataupun bersihkan your soil. Macam mana you boleh guna pokok ni untuk benefits hidup you. And this one is under hilang ke? 10 lah silap, 10. Sorry. Ainul, sorry. Ainul ada tak Ainul? Ya. Ainul ada. Ni Cikgu Daliza rindu tanya Ainul ada tak? Okay. And next, you akan belajar pasal, alright, application. Macam mana macam mana kita boleh guna phytoremediation nama dia, sorry. Okay. Phytoremediation. So first kali kita akan tengok vascular tissue dulu. So today kita akan belajar 2 ni sahaja. And next class baru kita tengok these 2. Okay, I don't want to burden you sekaligus dengan banyak-banyak benda. Okay, vascular tissue, if you see, ini adalah chapter 1 dulu. Okay, kalau you lupa, this one adalah how you nak recall balik, right? Chapter 1, plant tissue, belajar meristematic. I dah penat sebenarnya ulang semua ni. Okay, permanent tissue. Permanent tissue you ada epidermal, ground and vascular. This one lah yang kita will have a look more dekat chapter 4. So, first, kalau vascular tissue, kalau you recall waktu I taught you, waktu chapter 1, I always cakap ingat location. Alright? Kalau dekat leaf, xylem dekat atas, phloem kat bawah. And mind you, ini adalah eudicots. Okay? Eudicots, bukan monocots.
Okay. So xylem kat atas, phloem dekat bawah. So ini kalau eudicots, arrangement of xylem and phloem dekat batang pokok dia macam ni. Xylem dekat dalam, phloem dekat luar. Kalau monocots, arrangement dia tak ada arrangement, alright? They just disperse off. Okay, ni monocots. Ini pokok eudicots. Alright, ini kalau kita potong bahagian pokok, you tahu xylem dia bentuk. Kita always cakap the vascular xylem and phloem dekat root adalah star shape arrangement. Right, star shape arrangement. So kalau you nampak bentuk dia acah-acah star je, maksudnya phloem ni dekat tepi-tepi macam ni, you tahu dia potong daripada root. Okay. Now, ini yang you boleh nampak lah. Ini pun ada kat chapter 1 pun you boleh tahu. So, xylem made up. Ini adalah details of xylem and details of phloem. Now, kita nak tengok apa itu xylem, apa itu phloem. So, first, macam I recall tadi, why do we need vascular tissue? Okay, kalau amoeba tak ada xylem, tak ada phloem pun. Sebab kalau dia nak air ke apa, kalau dia nak perlukan carbon dioxide, dia boleh masuk je kat sini sebab dia satu sel kecil. Okay, semua sini plasma membrane dia semua capable of masuk. Tapi yang kita ada banyak-banyak sel macam ni. Okay, jadi kita ada transport system. Transport kita dalam badan kita adalah blood. Alright, so blood yang boleh bawa oksigen pergi dekat sel-sel. Kalau you obese, kalau you gemuk lagi lah, perlu ada banyak sel-sel darah kat sini. So sama juga macam pokok. Pokok kalau you potong dia tak berdarah. Jadi tapi dia ada xylem and phloem. So itu adalah similarities dia. Alright. Like us, kita ada blood untuk transport semua yang badan kita perlu. Kalau pokok, dia ada xylem and phloem untuk transport air dan juga sucrose. That is the necessity. So this brings to a question. Why algae, alright, macam macrocystis peripheral, dia tak ada vascular tissue? Okay, sebab this pokok, this algae, walaupun dia tinggi, dia boleh achieve in 60 meter. Alright, sebab dalam laut kan dalam, alright, so dia boleh achieve 60 meter. This kalau you remember, you kalau tengok Harry Potter, Goblet of Fire, kan ada episodes yang macam mermaid tu jaga kat sini kan. Inilah itu macrocystis peripheral. So dia tinggi 60 meter tapi dia tak ada xylem and dia tak ada phloem sebab dia bergantung kepada air. Alright, so dekat area sini dia boleh dapat sebab surrounding kat sini oxygen concentrated. So each part of this dia just boleh ambil oxygen kat sini, keluarkan CO2. Dan semua water is surrounding sini kan. Jadi dia tak perlu ambil water daripada atas bawa naik atas. No need. Alright. Dan sampai bawah you tengok ada daun. Jadi semua part boleh carry out photosynthesis. So there's no need untuk dia carry daripada atas nak bawa tempat lain. And this is why macrocystis peripheral, the tall algae, they don't need vascular tissue. Oh, cantik. Okay, this is xylem, this is phloem. Alright. So each xylem and phloem, xylem adalah structure. Alright, kita cakap xylem adalah structure. Jadi dalam xylem tissue ni ada apa? Dia ada vessel, alright, xylem vessels and ada trachea. Satu lagi, dia ada fiber. Right, this one not in your textbooks but for you to know. Alright, dia ada satu fiber. Satu lagi dia ada parenchyma tissue. Right? Parenchyma adalah one of ground tissue. So semua ni fiber, trachea, parenchyma tissue, right? Parenchyma tissue and xylem vessel made up xylem. Alright, kalau soalan dia tunjuk kat you ini apa, you kena jawab betul-betul. Xylem vessel. Okay, vessel. Okay, phloem juga sama. Phloem adalah this vascular structure. Dalam phloem ada sieve tube element,
Alright, ini sieve tube element. This one kita panggil sieve plate. Sieve plate. Alright, ni sieve plate kat sini. Alright, dekat tepi-tepi sieve plate ni kita ada companion cell. Phloem juga ada fiber dan parenchyma tissue. Okay, everything ni fiber, sieve tube, companion cell dengan parenchyma made up phloem. Okay, so jangan terconfuse. So kalau dia label sini apa? Jadi jangan cakap itu phloem, tidak. Itu adalah companion cell. Kalau sini suruh label kat sini, itu bukan phloem, itu adalah sieve tube. Alright, if the question asks you to label, which most likely akan disuruh you. Sebab sekarang ni you Form 5 is really focus on plant. Jadi you really kena tahu kat mana structure-structure ni. And xylem carry water plus mineral substance. Mineral substance. Okay. Phloem carry organic substance. Okay. So today kita akan tengok ni je dulu. Process, transport, water and mineral substance. Phloem, proses phloem ni yang carry kat sini nama dia translocation. We will look at next class. Okay, hari Khamis. So this one is just xylem. I'll just read a bit lah. So xylem vessel. Okay, one thing you need to know pasal xylem vessel ni, okay, tepi-tepi ni dia ada lignin. Alright, lignin. Lignin ni adalah dead cells yang nak bagi dia kuat. Alright, lignin. Lignin. So ada banyak cara xylem you akan dilignify. Kenapa? Alright, dia macam simen. Alright, lignin ni macam simen. Jadi bila you simen tepi-tepi ni strong, xylem ni dia akan jadi very strong. Tapi sel dalam xylem ni dia takkan dapat nutrients. Jadi dia akan mati. Sebab bila dah simen, macam orang nak masuk macam ketuk-ketuk tak boleh kan? Dia crash. Jadi sel dalam ni akan mati. Bila mati, so dia akan disintegrate. Jadilah xylem you hollow. Maksudnya dalam ni tak ada apa-apa. Alright? Okay. That's why the xylem wall have lignin thickening. Alright? Kenapa kita perlu lignin ni? Bagi strength. Satu lagi is prevent pokok daripada you boleh bengkokkan dia. Tak boleh. Alright? So it's continuous tube now. It does not have cytoplasm sebab sel-sel dalam tu dah mati. Alright? Trachea kecil sikit. Alright? Okay. Gambar ni doesn't do its justice. Xylem, selalunya you nampak xylem ni besar. Trachea ni kecil je dekat tepi-tepi xylem. So trachea ada juga lignin. Alright, sebab it's strong. It need to be strong untuk carry this water. So ini daripada gambar dia nampak vessel macam ni. Alright, tracheae ada pitted ends. So nampak xylem kat sini besar. So xylem kat sini besar, trachea kat tepi. Alright, trachea. So I rasa kot ada kot gambar yang kita boleh nampak like real daripada atas. I'll show you later. Right, ini adalah okay, this not in your syllabus now, but it used to ada dekat syllabus lama. Alright, dia cakap okay, setiap lignin yang melindungi xylem ada ada pattern dia. Alright, depends on jenis pokok dan depends on age pokok. So ada pokok yang kita guna rings of lignin. Alright, lignin bila letak simen tu kita letak bentuk bulat-bulat macam ni. So nama dia annular. Right? Ada yang kita letak simen of lignin ni macam ni. Nama dia spiral. Ataupun kita just letak. It's reticulate. Ataupun pitted. Last time I checked, it's not in your textbook, but maybe I missed. So it's good to know lah. Okay, these are different types of lignification. Right, so you see ni xylem. Ini bila you potong pokok, right, potong zak macam tu, you potong ni pokok.
Okay, zap potong kat sini, so you tengok dari atas. So you nampak ini adalah xylem vessel. Xylem vessel. See how it's label? Dia tak label ni xylem. Dia label vessel. Sebab semua ni adalah xylem. Okay, xylem vessel. Yang kecil-kecil surrounding xylem vessel yang besar tu nama dia tracheids. Function dia sama. Alright, untuk carry water and mineral substance. Okay. You see kat sini, ini adalah vessel. So tracheid kat sini. Alright, yang kecil-kecil kat sini. So this one adalah flowworm. Alright, so you nampak ada xylem belah sini, flowworm belah sini. So bila cakap flowworm, kita tengok apa yang ada dekat flowworm. We have sieve tube dengan companion cells. Alright, but this whole structure kita panggil flowworm. And this whole structure yang ni kita panggil xylem. Okay, jangan label macam ni xylem satu tak. Kalau disuruh identify the part in xylem, jadi you tahu ini adalah xylem vessel, ini adalah tracheid. Identify the part in flowworm, jadi you tahu ini adalah sieve tube, ini adalah companion cells. Alright, very basic but you akan terkeliru later. So make sure you faham betul-betul now. Alright, ini sebab kita tengah belajar vascular tissue. So tadi you dah belajar xylem. Right? Okay, now you akan belajar flowworm. So bila flowworm nampak sieve tube dekat sini, tepi ni ada companion cells. Apa function companion cell? You akan belajar waktu translocation later. Okay, that's vascular tissue. Bila cakap vascular tissue, ingat xylem, ingat flowworm. Okay, kalau xylem ada apa? Ada vessel dia, xylem vessel. Lepas tu kita ada tracheid. Okay, kita ada fiber and parenchyma. Right. Fiber and parenchyma ni because dua-dua ada. Jadi kalau dia suruh compare, alright, compare and contrast xylem and flowworm. Kalau compare and contrast kena bagi tahu similarity dulu kan. Cakaplah both have fiber and both have parenchyma tissue. Okay, both xylem and both flowworm. So different, kalau xylem ada vessel and tracheid. Kalau flowworm kita ada sieve tube, right? Sieve tube dengan flowworm juga kita ada companion cell. Okay, lagilah macam xylem bawa apa, flowworm bawa apa. Xylem ada lignin, flowworm tak ada lignin, bla bla bla. So ini boleh jadikan target untuk soalan essay. Bolehlah nanti bagi quiz lah ni. So now kita akan tengok the more technical part sikit. Right, the transport of water and mineral salt. So I really want you to pay attention on this one. Okay, kenapa perlu transport of water and mineral salts? Alright, so water, kita perlu transport water sebab water ni dia akan transport mineral salt sekali. Dia akan dilutekan mineral ni, so dalam air tu, right, ni dalam air tu ada mineral sekali. So dia boleh carry. So and this water, alright, diperlukan untuk maintain turgidity. Sebab tu kalau pokok tak ada air dia akan layu sebab dia dah tak turgid. Okay, water. So soalan dia akan tanya why plant need water? First, water is needed for the transport of mineral salts. Water is needed for maintain turgidity. Lagi satu, kalau transpiration, water perlu untuk maintain temperature. Alright, maintain temperature. Okay, but this one is the basic lah. Kalau you belajar untuk transport, kenapa you perlu ni. Okay, so untuk cerita pasal transport of water, I love cerita bagi you satu story. Sekejap ya Allah. Masya Allah. Okay, I nak bagi pen color blue. Okay, this is a story about 3 friends. Okay, 3 kawan yang merupakan air dekat soil. 1, 2, 3. Alright, okay, kawan macam ni. Siapa yang nama siapa? I tak familiar form 4 ni. Form 5. Okay, sebab bagi I nama. 3 orang. You guys dengar tak ni? Alif Iman.
Alif Iman. Seorang seorang Iman. Izme. Seorang lagi Izme lagi. Okay. Dip Zakuan. Iman, Izme Salim. dengan Alif. Salim. 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 Okay. Salim siapa? Ainul Ainul Salim. Oh, orang panggil Salim ke? Alright. Tak, Okay. panggil Ainul. Oh, panggil Ainul. Tak apalah, nama dia Salim. Alright. Salim, Izmir dengan Iman. Okay. Satu hari, Izmir cakap dekat Iman, okay, dengan Salim. Dia kata dia naklah jadi salah satu nama dia berada di puncak, berada di atmosfer macam ni. Tapi kita berada di sal, dia kata macam tu. Alright, dia kata macam mana Iman dengan Salim, macam mana Izmir untuk berada di atas macam ni. Dia suka tengok water yang ada dekat atmosfer. Water ni macam boleh berenang macam tu, right? Boleh berada di atas. Tapi Salim, Izmir dan Iman, diorang adalah water molecules yang berada dekat soil. Jadi diorang rasa down. Okay, dia ingin berada di T20. Orang-orang kat atas. Diorang ni B40 di bawah. Tak nak. Lepas tu Iman kata, kau jangan risau Izmi. Okay, jangan risau sebab dia dengar cerita ada satu, kalau diorang masuk dekat pokok ni, satu hari dia boleh berada di atas. Lepas dia macam mana kita nak masuk kat pokok macam tu? Sebab pokok ni dia hanya active transport. Kan you belajar dekat nutrients, pokok dia hanya akan ambil ni kan magnesium, semua yang dekat dalam soil ni. Right? Dia akan ambil mineral, dia akan gunakan ATP, pokok ni, dia akan gunakan ATP. So dalam proses yang kita panggil active transport, okay, active transport. So pokok actually spend energy dia dah buat energy dia, dah buat ATP, kan, guna mitochondria, dan dia guna ATP ni as active transport untuk ambil magnesium, semua dalam soil. Maksudnya artis-artis yang glamour dekat soil. Siapakah Izmir, Iman dan Salim ini? Dia pokok takkan spend ATP untuk ambil diorang ni masuk dalam ni. Tapi diorang bernasib baik sebab diorang hang out dekat tepi-tepi pokok ni. Alright, dia macam bila laten dia. Jadi bila pokok dah ambil ni kan, okay, let's zoom in kejap. Okay, right. So ni zoom in kan. So ini adalah root hair pokok ni kat sini. Izmir, Aiman dengan Ainul ni tadi ada kat sini. Diorang lepak, diorang kat sini lah, 3 orang kat sini. Okay, lepak. So pokok ni, okay, pokok ni dia actively transport nutrients, alright, nutrients. Okay, nutrient. So bila dia transport nutrient banyak dalam ni, okay, dalam root hair, okay, dalam root hair ni dia akan jadi hypertonic, right? Sebab dia dah banyak solutes dalam ni. So solute potential dia tinggi. Jadi barulah water boleh masuk sebab dalam kawasan ni dia dah hypertonic as compared to soil. Okay, faham? Pokok dia takkan gunakan energi untuk ambil 3 orang water molecules ni buat apa? Alright, dia perlukan nutrient, jadi dia akan guna. So you kena start, bila nak cakap pasal root ni, alright, you kena start pasal active transport. Cakap pokok guna active transport, ambil nutrients masuk dalam root hair. Okay, bila dia dah ambil all these nutrients dalam root hair ni, okay, dia akan jadi hypertonic. Jadi water boleh diffuse in. Okay, Ainul dia tak nak masuk. Kata macam, bro, buat apa nak naik atas? Relax je lah kat bawah ni. Tapi sebab kawan, peer pressure. Alright, peer pressure. Kawan, tapi sebab dua-dua kawan dia diffuse masuk ke dalam, kawan-kawan dia macam tekad nak masuk ke dalam, jadi Ainul pun masuk sekali. So this is what we call as root pressure. Right? Root pressure. So ingat, Ainul dia tak nak masuk, tapi sebab peer pressure kawan-kawan dia, jadi dia masuk. Sama. So this is what we call as root pressure. So water keep coming in, create this pressure, what we call as root pressure. So next,
bila cakap pasal root pressure, you need to know macam mana pokok ni, 3 orang tadi, alright, daripada Izmir ni, like Izmir, Iman dengan Ainul ni, alright, diorang adalah water molecules yang dah masuk dalam ni. Okay. Bila dah masuk dalam ni, so Izmir kata macam, Izmir kata macam kita kena pergi dekat xylem sebab dia tahu xylem adalah lift yang boleh bawa diorang naik ke atas. Tapi dia kena pass through all this, alright, cross section of root. Macam mana dia nak pass through daripada sini, dia nak pass through cortex, dia nak pass through endodermis dengan pericycle nak masuk ke xylem. So Aiman kata, alright, Aiman kata kau jangan worry Izmir, ada cara dia. Alright. Tapi Ainul daripada awal-awal dia memang tak nak masuk. Okay, jadi dia rasa macam lantak korang 2 orang lah. Ainul dia just lalu plant cell wall. Alright, dia macam dia takut nak lalu dekat cytoplasm semua benda ni. Sebab dia rasa bahaya nak masuk kat situ. Jadi Ainul daripada dia masuk kat dalam ni dia hanya ikut cell wall sahaja. Right, dia lalu cell wall macam ni. Okay, dia macam sangat berhati-hati. Okay, kawan-kawan dia cakap, apalah Ainul ni, takut sangat lalu cell wall. So the movement of Ainul lalu cell wall saja kita panggil apoplas. Right? Apalah lalu cell wall. Apoplas. Apoplas pathway. Okay, that one. Izmir, okay, sebab dia sangat berani, alright, so dia merentas sahaja semua ni. Rentas selalu sahaja kat situ. Alright, so Izmir very simple person. Dia nak masuk xylem, dia buat. Alright, so movement of Izmir ni kita panggil symplast. Okay, Aiman dia berani juga macam Izmir, tapi dia kurang berani sikit. Jadi dia akan lalu vakul. Alright, semua kat sini ada vakul kan, plant cell ada vakul. Jadi dia lalu daripada vakul sini, dia pergi ke vakul sini, dia pergi ke vakul sini. So movement Aiman lalu ni nama dia vacuolar pathway. Alright, vacuolar pathway. Okay, I recall balik. Okay, ada 3 cara 3 sahabat ni nak lalu, nak pergi dekat xylem. Ainul dia lalu cell wall sahaja. Kawan-kawan dia cakap, apalah Ainul, takut sangat. So apoplas. Izmir very simple. He want that, dia go. Alright, dia symplast. Iman berani tapi berani sikit-sikit. So dia lalu vakul, pergi kat vakul. Alright, vacuolar pathway. Okay, Aiman dengan Izmir dah sampai dekat xylem. Alright, Aiman dengan Izmir kat sini. Masuk Clara. Okay, Aiman dengan Izmir dekat sini. Alright. So sekarang ni Ainul dia dekat cell wall. Okay, dia lalu cell wall ni sikit, dia meniti sikit sebab dia takut nak masuk dalam ni. Okay, tapi Ainul tak tahu dekat endodermis. Okay, dekat endodermis ni, endodermis kat sini yang kita belajar in previous class ada bodyguard. Okay, bodyguard nama dia Casper. Casperian strip. Alright, ini bodyguard. So bodyguard, so Ainul jalan-jalan kat sini dia macam, dia yang jumpa bodyguard. Orang lain semua dah settle dah masuk xylem. Okay, so Ainul lah yang start kat sini. So bila Ainul start kat sini, so Ainul akan masuk dekat dalam cytoplasm untuk lepas. Okay, sebab kat sini dia tak boleh lalu sebab ada bodyguard. So the movement of Ainul daripada cell wall sini masuk dalam plasma membrane ni kita panggil transmembrane movement. Transmembrane movement. But it's okay. This one is dah tinggi sikit dah. Sebab I'm just telling you, alright, in case you are interested in knowing all this movement of water. Alright. So akhirnya Ainul pun datanglah kat sini. Okay, diorang beratur. Okay, ini adalah what we call as root pressure. Alright, Ainul tak nak masuk tadi tapi dia termasuk juga sebab kawan-kawan dia pressure dia. Right, root pressure. So bila dah masuk dekat xylem, sekarang inilah lift yang diperkatakan orang yang boleh bawa 3 orang sahabat ni naik ke atas.
Alright, lift ni. Tapi in order untuk lift ni naik ke atas macam tu, okay, ini adalah root pressure. So banyak lagi orang keep tolak. So ada dua cara. Okay, so you see nampak ni soil kat sini, apoplas ikut sini, simplas, lalu cytoplasm, vacuolar, lalu vakul kepada vakul. Alright, endodermis ada Casparian strip, okay, dia tak boleh nak lalu sebab tu dia masuk dekat dalam cytoplasm. Alright, so sekarang ni tiga sahabat tu tadi dah dekat bawah ni. Okay, ini xylem. So ini ada iman, okay, ini ada iman. Ini ada izmir, okay, ini ada ainul. Okay, diorang bila nak naik atas ni sebab dia macam lift kan, jadi diorang berpegangan tangan. Okay, dia berpegangan tangan. Jangan lepaskan. Okay, proses pemegangan tangan ni, bila diorang pegang tangan ni, diorang form a continuous chain. Okay, this what we call as cohesion. Okay, cohesion of water. Dia pegang tangan. Tapi dalam masa yang sama, bila dia form this long continuous chain macam ni, gravity akan tarik diorang ke bawah. Untuk pastikan diorang tak jatuh ke bawah, izmir, okay, ni kan, okay. Ni I zoom in kat sini, alright. Untuk pastikan kawan-kawan dia tak jatuh, izmir pun pegang dinding ni supaya dia macam, tak apa, I selamatkan you guys. So tangan dia satu lagi, dia pegang Iman. Iman pun tangan dia pegang belah sini, alright. Tak nak bagi jatuh. Ainul pun dia guna kaki sekali, alright. Dia pegang belah sini. So proses tangan dia pegang, alright, dia attach to xylem ni. This is what we call adhesion. Okay, ingat. Cohesion dia pegang tangan sesama dia orang. Adhesion adalah bila dia pegang dinding tu. Okay, itu adalah cohesion and adhesion. So this one, cohesion dengan adhesion is what we call as capillary action. So it all started with root pressure tadi. Root pressure. Now you dekat capillary action. Tapi dua-dua ni dia tak berapa cukup kuat untuk tarik tiga orang sahabat ni naik ke atas. So kalau pokok tu tinggi, bila root pressure ni you boleh press tolak, dia just cakap hanya beberapa meter je you boleh naik. Sama juga capillary action is just prevent you daripada jatuh ke bawah. Okay? Tapi macam mana macam pokok tadi 100 meter boleh naik sampai ke atas? Itu adalah satu tenaga yang lebih kuat, what we call as pull, alright? Transpirational pull. Transpirational pull. Okay, you dah belajar proses transpiration sebelum ni, right? You tahu proses transpiration, it involve stomata, alright? Stomata buka dengan stomata tutup. Okay, transpiration adalah water loss daripada luar-luar pokok ni. Itulah yang izmir mahukan. Dia ingin menjadi salah suatu water yang keluar daripada sini. Okay, so ni nampak ni tadi cohesion. Cohesion bila dia pegang tangan ni tadi. Adhesion adalah, okay, ni cohesion. The force between water molecules. Adhesion adalah force dengan wall of xylem. Alright. So ini, now we want to talk about transpirational pull. So this is transpirational kan. So you bayangkan, so izmir semua ni tadi, alright, diorang dah berada di atas, di puncak. Right, diorang dah berada di puncak, diorang berada di airspace dekat kat sini. Diorang berada di xylem dekat puncak ni. Alright, dekat atas. Okay, adalah tiga orang ni tadi. Okay, bila diorang berada di atas macam ni, so diorang akan diffuse out kepada airspace kat sini. So ni adalah tiga orang tu. Okay, izmir, Ainul dan juga Iman. Alright, tiga orang kat sini. So izmir ni izmir. Izmir kata, bro, macam mana dia nak menjadi salah seorang yang berada di luar ni? Alright, kalaulah orang kat sini dah banyak, okay, kalau orang kat sini banyak, macam mana dia nak menggantikan? Lepas tu Iman pun kata, janganlah risau izmir, kita berdoa saja kepada Tuhan. Lepas tu dia orang pun macam, ya Allah, jadikanlah izmir salah seorang yang berada di sini. Okay, dengan kuasa Allah,
adalah angin. Alright, angin. Ini you belajar rate of transpiration, jangan lupa. So bila angin pun meniup apa nama dia, water molecules yang ada kat luar ni. Bila angin tiup, kat sini dah tak ada water molecule kan, jadi dia pun panggil, oh yang kat luar ni semua akan diffuse out sebab water potential kat sini dah low. Ni water potential lagi high. So pokok dia nak sejukkan badan dia, so dia akan hilang water loss. Alright, water loss kat sini. So termasuklah 3 orang ni, dia pun akan loss juga kat sini. Tapi Ainul tinggal seorang-seorang. Okay, let's say Ainul jadi kat sini. Izmir dan Iman dia memang tinggal je bro, kawan dia seorang ni, dia keluar sini. Right, dia dah. Tapi okay, Ainul juga dia nak keluar juga. Walaupun awal-awal tadi dia macam buat apa kita berada, tak, dia nak keluar juga. Ada satu lagi cara macam mana Ainul nak keluar, sebab waktu dah malam. Alright, bila waktu dah malam, dia dah humid, dah tak ada angin, cuaca dah tak panas. Jadi pokok ni dia akan tutup dia punya stomata. So stuck lah Ainul kat sini seorang-seorang. Dia macam bro kau tunggu aku, macam tu lah. Okay, dan dua-dua ni dah ada dah happy dah. Izmir dah capai dah cita-cita dia dah berada di luar. Dia ada golongan T20 dah sekarang. Alright, dia dah boleh buat talk show. Dia macam mana perjalanan Izmir daripada root kepada atmosphere. Dia dah boleh buat dah. Tapi Ainul stuck kat sini. Alright. So ada satu cara Ainul boleh keluar adalah melalui proses guttation. Okay. Guttation happen or dia tak ada kaitan dengan transpiration. Bila waktu malam, okay, tak ada proses transpiration. Okay, maksudnya water molecules ada dekat luar-luar ni. Okay, this very humid waktu malam dan stomata pun dah tutup. Jadi there's no way Ainul boleh keluar. Ainul as water molecules boleh keluar. There's no way. Okay, tapi dalam masa yang sama ada berjuta-juta lagi orang seperti Izmir yang nak masuk kat sini. Alright. So this one root pressure is still generated. Okay, masih lagi ada orang nak masuk. So masih lagi ada pressure kat sini. So ada banyak-banyak orang ni tadi dia akan tertolak. Tu tolak. Root pressure ni tolak. Dalam masa yang sama, Ainul dekat hujung ni tadi, Ainul pun akan tertolak. Alright, tapi Ainul dia tak keluar ikut stomata. Ainul keluar dekat special structure what we call hydatodes. Right, hydatodes. Hydatodes ni dekat lamina you, dekat hujung lamina you, dia ada special structure kat sini. Right? Kalau stomata kat bawah kan, dia ada special structure dekat hujung leaf you tu, hydatodes nama dia. So orang tolak ni, Ainul ni tadi, dia tertolak, dia pun terkeluarlah kat sini. Alright, sebab tu you nampak pokok ni, see, guttation, you nampak dekat hujung ni, salah satunya adalah Ainul dekat situ. Right, guttation. Dia tak ada stomata, dia due to root pressure. Alright, it happen waktu rate of transpiration is low. Okay, transpiration yang dua, Izmir dengan Iman tadi dia keluar melalui transpiration. Alright, proses biasa. Tapi Ainul keluar lewat sikit, dia keluar waktu pagi, malam. Alright, guttation. So guttation, it only occurs dekat plant yang non-woody plant. Alright, non-woody plant. It only occur dekat herbaceous plant. Maksudnya pokok-pokok yang besar ni tadi, okay, pokok-pokok yang tinggi macam yang I tunjuk awal-awal yang tinggi, yang pokok dia berkayu tu tadi, dia takkan buat proses guttation. So kalau Ainul yang tadi adalah pokok berkayu, nasib dia lah, dia kena tunggu the next day lah baru dia boleh keluar. Tapi kalau dia adalah pokok yang tidak berkayu, alright, dia akan keluar as guttation. Macam ni. Okay. Tapi you akan wonder, kenapa kalau you pergi dekat forest ataupun kalau you pergi hiking ke apa, lepas tu you gegar pokok ni kan pagi-pagi dia gegar. Cakap tak ada guttation. Itu adalah dew. Alright? This dew. Maksudnya atmospheric punya humidity ni, water molecules kat atmosphere dia tercondense. Dia bukan datang daripada plant, dia datang daripada atmosphere.
Alright, itu adalah dew, embun pagi. Guttation adalah air daripada pokok, dia melalui pokok. So, soalan favorite kalau tanya pasal chapter 4 ni, compare and contrast the difference between guttation and transpiration. Okay, persamaan dia dua-dua melalui lift, dua-dua adalah water loss daripada plant, alright, ke atmosphere. Tapi guttation berlaku kat malam dengan morning. Alright, guttation happen dekat herbaceous plant. Release water droplets. Okay, special structure at the end of ini nama dia hydatodes. Alright, hydatodes. Okay, guttation happens when root pressure is high. Alright, yang orang-orang kat bawah tadi semua nak masuk, itu root pressure. Tapi sebab dia pressure dekat atas ni, alright, sebab dia root pressure dari bawah ni, so water yang daripada dalam badan, dalam pokok ni tadi ada juga mineral sebab dia absorb sekali minerals kan. So guttation sebab dia tolak, so pokok tu tak sempat nak filter minerals yang dia nak simpan sebab it keeps tolak. So dia akan keluar sekali dekat sini. So this one rich in minerals. Rich in minerals. Tapi transpiration, like you learn in chapter 2, transpiration, like you know, it's happen on windy days dengan hot, happen in all plants, tak kisahlah ada herbaceous ke apa, dia tak mengira plant semua. Release as water vapor, bukan water droplets. Alright, water vapor. They involve stomata, control by stomatal opening and closing, maksudnya dia tak involve hydatodes, tak ada kaitan pun, dia tak tahu pun hydatodes tu apa. Alright, so it releases pure water sebab plant kat sini dia just perlukan air untuk cool down badan dia. Alright, and then to make sure ada air lain baru masuk, jadi dia release pure water. Okay, itu adalah transpiration. So apa jadi kalau pokok ni tadi, kalau Ainul, Izmir dan Aiman ni tadi, dia keep je dalam ni, dia tak keluar. Macam pokok ni sayang dia orang ni, 3 orang ni, dia tak keluarkan 3 orang ni. Jadi Izmir tak sampailah cita-cita dia nak berada di atmosfer. Apa akan jadi? Alright, kalau guttation, kalaulah Ainul tadi tak keluar melalui guttation, alright, root pressure cannot be maintained. Maksudnya kalau Ainul tak keluar, tak ada orang baru boleh masuk. Okay, kalau orang baru tak boleh masuk, tak adalah water absorption by root hair. Dalam masa yang sama, plant waste juga tak boleh nak eliminate. Sebab guttation kita keluarkan minerals sekali kan. So sekali dengan minerals adalah minerals yang pokok tak guna. So this is kita waste kan through process of guttation. Alright. Kalaulah Ainul pun tadi dia macam degil, dia kata tak nak, dia nak keluar water transpiration, dia tak nak keluar melalui guttation. Jadi akan banyak orang yang macam Ainul juga berada sini. Okay, last kali leaf dia akan burst. Hydatodes tu akan burst. Sebab orang lain banyak masuk kat dalam ni. So dia tolak. Tapi Ainul stay tak nak keluar. So dia akan pecah. Okay, ni apa jadi kalau tak ada transpiration? Kalau transpiration macam biasa, optimum cannot be maintained. This one yang, I cannot see, but kalau you, okay. Wait, someone message? Oh, okay. Okay, so apa akan jadi kalau tak ada transpiration? This one sama macam chapter 2, alright? Chapter 2 you learn kenapa pokok undergo transpiration. Kalau tak ada transpiration, inilah sebab transpiration dia nak cool down. So pokok kalau Izmir dengan Iman tadi dia tiba-tiba dia tak nak dia keluar, jadi pokok tak boleh lah dia nak maintain temperature dia. Alright? Kalau transpiration tak ada transpiration pool. Alright? Bila tak ada transpiration pool, orang-orang yang macam Izmir yang berada di soil tadi tak dapat nak naik juga. Sebab transpiration pool lah the main pulling factor yang boleh tarik diorang dekat atas. Kalau tak ada transpiration juga, inilah cakap water transport will be disrupted. So yang paling penting
pokok akan mati. Kalaulah Izmir ke Iman tadi decided dia tak nak keluar. Dia macam tiba-tiba, you know what, I tak nak lah jadi golongan 20. I rasa cool, best dia duduk dalam ni. So kalau dia stay macam dengan mentality macam tu, pokok tak akan mati. Lah semua orang mati. Okay. So this one, okay, I just recall balik chapter transport in plant. First kali awal-awal tadi you belajar vascular tissue, ada dua, xylem and phloem. Alright, xylem and phloem adalah structure dia. But you need to know apa yang ada dekat xylem. Dekat xylem ada vessel, trachea, right? Trachea, you ada fiber and parenchyma. Phloem, you ada sieve tube, right? You ada companion cell. Companion cell, you ada fiber and parenchyma. So this one, the action ni you belajar dalam transport of water and mineral salts. So macam mana 3 orang ni tadi nak masuk? First kali kan, okay. Transport of water and mineral salts, first kali adalah root pressure, okay. Root pressure. So belajar root pressure, you kena ingatlah laluan 3 orang ni tadi, alright. So laluan ada yang ikut apoplast. Ni I know dia ikut cell wall sahaja. Okay. Ataupun you boleh guna ikut jalan Izmir. Simple je. Lalu je rentas dia semua. Simplest. Ataupun you guna Iman. Dia taklah berani sangat tapi dia taklah penakut sangat. Alright. Iman adalah vacuolar. Jadi dia masuk dekat vakuum so lepas masuk dan next vakuum. Ini adalah 3 cara macam mana daripada air, water, minerals masuk dalam root hair. Dan bila naik atas ni tadi, bila diorang berpegangan tangan, kita panggil dia cohesion force. Okay. Bila diorang tak nak jatuh, diorang pegang dinding, kita panggil adhesion. Right. These two kita panggil capillary action. Capillary action. Tapi force yang paling penting yang membuatkan diorang dapat sampai naik ke atas 3 ni adalah transpirational pull. Transpirational pull. Okay. Bila cakap pasal transpirational pull, maksudnya ada water yang hilang. Okay. So Izmir dengan Aiman keluar melalui transpiration. Tapi Ainul tak sempat sebab stomata dah tutup. Jadi Ainul keluar melalui guttation. Okay, the proses nama dia transpirational pull tau. Maksudnya dia transpiration yang tarik dia. Tapi apa cara untuk Ainul keluar? Nama dia guttation. Alright, very simple right? So this one boleh keluar essay. Describe the transport of water and mineral salts for plant. So you kena cerita pasal root pressure, you kena cerita pasal capillary action, and lastly you kena cerita pasal transpirational pull. Okay, these two je dulu kita akan belajar. So nanti I'll try untuk cari question yang you boleh buat essay. So we'll see. This essay, daripada essay you faham ke tak semua benda ni? Next class, you akan belajar translocation, which is very easy. And you akan belajar phytoremediation. Okay, I'll stop kat sini dulu for our class. Discard. Okay, ada soalan tak? Any question so far? Tak ada Alright, it's okay. Kalau ada soalan, you can just text me anytime. So let me stop recording first.